Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fails Lifestyle. Akhirnya saudara-saudara, ini satu kejutan besar untuk kepimpinan Perikatan Nasional, untuk kepimpinan bersatu. Adakah ini petanda bahwa PRN pada 12 Ogos ini majoriti kepada kemenangan melebihi kepada kerajaan perpaduan hari ini, yaitu PHBN, di mana dalam satu artikel disahkan, artikel hmetro.com yang bertajuk Bekas Timbalan Pengerusi Bersatu Kelantan sertai DAP. Makna kata bekas kepimpinan bersatu yang dipimpin oleh Presiden Bersatu hari ini, Muhyiddin Yassin. Akhirnya bekas timbalan pengurusi Bersatu Kelantan menyertai kerajaan perpaduan ataupun DAP, yaitu parti di dalam komponen Pakatan Harapan. Dalam artikel ini, bekas timbalan pengurusi Bersatu Kelantan, Muhammad Zulkifli Zakaria, menyertai DAP selepas menyerahkan borang keahlian kepada wakil parti berkenaan malam tadi. Artikel dari hmetro.com. Artikel ini diterbitkan pada 23 Julai. Disahkan seorang lagi bekas timbalan pengurusi Bersatu ataupun bekas kepimpinan Bersatu Kelantan menyertai DAP. Turut menyertai beliau ialah 12 orang penaja cawangan DAP akan diwujudkan di Bacok dalam tempoh waktu terdekat. Muhammad Zulkifli berkata, ketika ini sudah ada 2 cawangan DAP dalam kawasan Dun, Pantai Irama di Parlimen Bacok, dan banyak lagi cawangan akan diwujudkan di dalam kawasan Dun Jelawat serta Tawang yang juga berada dalam kawasan Parlimen Bacok. Kita juga akan turut membantu jentera DAP Pakatan Harapan yang akan bertanding pada PRN nanti. Katanya kepada pemberita selepas majlis penyerahan borang keahliannya itu kepada pengurusi DAP Negeri Datuk Az-Zahar Abdul Rani. Jadi saudara-saudara, setelah satu lagi kepimpinan Bersatu Kelantan, yaitu bekas timbalan pengurusi Bersatu Kelantan yang menyertai PH, menyertai DAP, dan bahkan akan menyokong PH di dalam pilihan raya negeri. Adakah ini akan membuka pikiran kepada kepimpinan Bersatu ataupun Perikatan Nasional yang lain untuk menyertai kerajaan perpaduan? Nah, persoalannya kalau ditambah lagi pada PRN nanti, PN ataupun Bersatu ataupun PAS mengalami kekalahan, kalau saja mengalami kekalahan, tidakkah akan ada kepimpinan dari pembangkang hari ini yang mungkin berubah hati untuk menyertai kepimpinan kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim? Sama ada pemimpin, sama ada ahli, ataupun mungkin ahli parlimen ataupun adun, mungkin tidak mustahil akan ada yang menyertai kerajaan perpaduan. Dalam artikel ini, sebelum ini, semua jawatan yang disandang Muhammad Zulkifli dalam Bersatu gugur secara otomatik selepas beliau bertanding sebagai calon bebas di Parlimen Bacok pada PRU ke-15. Bekas timbalan pengurusi Bersatu Kelantan menyertai DAP selepas menyerahkan borang keahlian. Muhammad Zulkifli berkata, sudah ada 2 cawangan DAP dalam kawasan Dun, Pantai Irama di Parlimen Bacok, dan banyak lagi cawangan akan diwujudkan dalam kawasan Dun, Jelawat, serta Tawang yang juga berada dalam kawasan Parlimen Bacok. Jadi saudara-saudara, menurut Anda, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang seterusnya, mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fails Lifestyle. Satu lagi kenyataan ataupun ucapan pendedahan terbaru dari Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini adalah berkaitan dengan hubungan di antara Tun Mahathir bersama dengan kepimpinan PAS hari ini. Menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, di dalam pendedahan ini mendedahkan bahwa Tun Mahathir yang dahulunya tidak mahu membantu PAS, bahkan dilihat membenci PAS, tetapi hari ini mendukung PAS, seolah-olah menyerahkan hidup sebagai ahli politik kepada kepimpinan Perikatan Nasional hari ini. Di mana dalam satu artikel dari BH Online, biharian.com, Tun M paling kejam dengan PAS.
kini didukung. Dan ini dinyatakan sendiri oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan Tun Dr. Mahathir Mohamad kini adalah kumpulan terdesak sehingga terpaksa sepentas dengan Perikatan Nasional. Perdana Menteri mendakwa sebelum ini Dr. Mahathir adalah individu yang paling kejam terhadap PAS. Jadi mesti ada sebab kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat kenyataan sedemikian. Kenapa Perdana Menteri membuat kenyataan Tun Mahathir adalah antara yang paling kejam terhadap PAS. Di mana dalam artikel ini menyatakan Perdana Menteri mendakwa Dr. Mahathir adalah individu yang paling kejam terhadap PAS, Sekolah Agama Rakyat, dan mangsa dalam peristiwa Memali, namun kini didukung. Bagaimanapun, beliau berkata, tindakan bekas Perdana Menteri Tun Mahathir tidak menjejaskan sokongan kepada PH dan BN bagi menghadapi PRN pada masa akan datang pada bulan Ogos. Beliau adalah kumpulan terdesak dan tiada ruang lain untuk diheret. Tun Dr. Mahathir, ya orang yang paling kejam terhadap PAS, Sekolah Agama Rakyat, mangsa Memali, namun kini didukung. Tidak mengalah, itu hak dia. Namun, ia tidak menjejaskan sokongan kepada kami. Katanya pada sidang media selepas majelis ramah mesra bersama warga Felda. Yang turut hadir pengurusi Felda, Datuk Seri Ahmad Syaberi Cik. Kemarin Dr. Mahathir membuat kemunculan pertama beliau di atas pentas PN di Kelantan dengan menyampaikan ucapan di hadapan puluhan ribu penyokong parti itu. Bekas Perdana Menteri yang memakai kemeja putih dan turut menyarung jaket PAS berharap semua pengundi akan keluar menunaikan tanggung jawab masing-masing bagi memberi kemenangan kepada PN kelab. Saudara-saudara, adakah ini langkah terakhir Tun Mahathir sehingga sanggup, menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, sehingga Tun Mahathir sanggup memberikan perjuangannya, menyerahkan perjuangannya kepada kepimpinan PAS, kepimpinan PN yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Seperti mana yang kita tahu, sebelum ini Tun Mahathir juga pernah menggesa Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri pada ketika itu meletakkan jawatan. Bahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri mendedahkan Tun M sebelum ini adalah yang paling kejam terhadap PAS. Tetapi hari ini pula Tun Mahathir bahkan membuat ucapan, berkempen di dalam satu ucapan untuk PRN yang bakal dihadapi pada bulan Ogos ini. Jadi saudara-saudara, Tun Mahathir dengan kejutan ini, dan Datuk Seri Anwar Ibrahim pun membuat pendedahan di mana Dr. Mahathir sebelum ini membuat kemunculan pertama di atas pentas PN di Kelantan dengan menyampaikan ucapan di hadapan puluhan ribu penyokong. Jadi adakah puluhan ribu penyokong yang hadir pada ketika itu benar-benar menyokong Tun Mahathir ataupun hanya sebagai menghormati Tun Mahathir sebagai bekas Perdana Menteri? Menurut Anda, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati sekalian, setelah baru-baru ini kita tular dengan isu Sanusi. Akhirnya, terkini ucapan dari Menteri Besar Kedah, Muhammad Sanusi. Kenyataan terkini Muhammad Sanusi yang pasti mengejutkan ramai. Dalam sebuah artikel daripada harapandaily.com, Sanusi buat pendedahan. Sanusi dedah ada pistol dalam kereta 24 jam. Nah, ini menjadi pertanyaan ramai orang. Kenapa Sanusi menyediakan senjata itu di dalam kereta selama 24 jam? Adakah ini langkah persediaan untuk berlakunya sesuatu kejadian yang tidak diingini? Dalam artikel ini, Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi mendedahkan dalam kenderaannya sepanjang masa ada pistol sebagai langkah keselamatan. Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional itu berkata, senjata itu dibawa sebagai persediaan susulan maklumat adanya rancangan untuk menangkap
dan menjatuhkan kredibilitinya sejak 6 bulan lalu. Nah, persoalannya kita coba kaitkan dengan apa yang pernah dikeluarkan oleh media, oleh beberapa sumber. Yang saya ada lihat dari sumber Twitter sebelum ini, Ketua Polisi Negara membuat kenyataan bahwa pihak polis telah menelepon, call tak dijawab dan ditolak. Jadi, tetapi di dalam kenyataan ini Sanusi pula berkata bersedia untuk dengan berkaitan dengan adanya rancangan untuk menangkap dan menjatuhkan kredibilitinya sejak 6 bulan lalu. Dalam artikel ini, dia berkata maklumat diterimanya bahwa daripada rakan itu memberi amaran bahwa tindakan akan diambil susulan kritikan terbuka kepada pihak tertentu. Plot untuk tangkap saya sudah dirancang sejak 6 bulan lalu. Saya tahu dah, saya ada intelijen saya. Jumpa orang tu, pesan, jaga-jaga, ada orang nak buat sesuatu kepada saya. Tapi saudara-saudara, kalau dikatakan ada rancangan sejak 6 bulan lalu, bagaimana pula kita kaitkan dengan ucapan Sanusi yang viral baru-baru ini, yang menyentuh berkenaan dengan isu 3R, yaitu Sultan Selangor. Dan ramai yang menolak perkara ini, terutamanya rakyat Malaysia di Selangor. Dalam artikel ini lagi, untuk keselamatan, menurut Sanusi, saya ada pistol dalam kereta 24 jam. Ada 2 kelopak, 14 peluru, 1 kelopak. 24 jam berjaga-jaga, takut orang buat jahat. Orang tak buat jahat, saya tak buat jahat pada orang, tegasnya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada ceramah gelombang PN di Padang Awam, Kuala Ketil, Kedah malam tadi. Artikel ini pada Julai 23. Sanusi yang juga Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS Pusat itu berkata, tindakan menangkap dan menggarinya sebagai langkah menjatuhkan moral dan menghilangkan kredibilitinya. Sudah 6 bulan kawan-kawan pesan, yang penting tangkap garis saya, jatuhkan moral dan hilang kredibiliti. Selepas itu ceramah orang tak dengar lagi karena saya sudah dimalukan dengan tangkapan. Masalahnya, mana-mana pihak berkuasa tidak akan melakukan tangkapan jika tidak ada melakukan satu kesalahan yang melanggar undang-undang. Menurut yang kita tahu sebelum ini, pada 18 Julai, Sanusi ditahan polis pada jam 3 pagi sebelum didakwa di 2 mahkamah berasingan di Selayang atas 2 pertuduhan berhubung isu pelantikan Menteri Besar Selangor dan penubuhan Kerajaan Perpaduan. Jadi saudara-saudara, ini bukan berkaitan dengan tangkapan Menteri Besar Kedah, berkaitan dengan amaran yang kononnya diketahuinya sejak 6 bulan lalu. Tetapi ucapan itu telah menunjukkan bahwa kita dapat melihat relevan pihak berkuasa untuk menahan Muhammad Sanusi pada jam 3 pagi pada ketika itu. Jadi saudara-saudara, menurut Anda apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe.